Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada petang ini Ustazah nak teruskan tajuk kita di dalam bahagian bab perkahwinan. Okey, iaitu bahagian lafaz-lafaz cerai. Sebelum kita masuk kepada bahagian lafaz-lafaz cerai, secara ringkasnya Ustazah nak terangkan sedikit tentang pembahagian cerai. Okey, pada minggu lepas kita telah belajar pembahagian cerai terbahagi kepada 3. Salah satunya adalah cerai talak raj'i, yang kedua talak bain sugra, dan yang ketiga talak bain kubra. Jadi talak bain sugra ini Ustazah masuk kepada talak raj'i dulu. Talak raj'i ialah apabila seseorang suami menceraikan isterinya dengan talak 1 ataupun talak 2. Dan apabila si suami telah menceraikan isteri tadi dalam keadaan talak 1 dan talak 2, datang keinsafan ataupun penyesalan terhadap si suami tadi ataupun si isteri tadi, maka si suami tadi ingin kembali semula kepada pihak bekas isterinya, maka si suami boleh ambil si isterinya begitu sahaja tanpa memerlukan akad nikah yang baru dengan syarat. Okey, tidak memerlukan akad nikah yang baru. Okey, tidak memerlukan kepada akad nikah yang baru, tetapi dengan dia seseorang suami itu mesti memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, isteri itu belum lagi melepasi tempoh iddah. Maksudnya tempoh iddah dia belum tamat. Okey, yang kedua, isteri itu sendiri diceraikan oleh suaminya dengan talak 1 dan talak 2 sahaja. Okey, itu namanya cerai talak raj'i. Okey, kemudian kita masuk cerai yang kedua, iaitu dinamakan cerai talak bain sugra. Cerai talak bain sugra ini si suami apabila dia rasa penyesalan ataupun keinsafan berlakunya perceraian tersebut, bila mana sudah pun masuk dalam bahagian talak bain sugra, maka si suami tadi sudah tidak boleh ambil isterinya begitu saja secara percuma. Syaratnya si suami tadi kena melalui proses akad nikah yang baru. Macam mana proses akad nikah yang baru? Kena menyediakan rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang kita belajar. Okey, kerana apa mereka perlu akad nikah yang baru? Kerana si isteri tadi telah pun melepasi tempoh iddah. Itu dalam erti kata telah pun tamat tempoh iddah. Okey, dan yang kedua, isteri tadi ialah isteri yang tidak pernah disetubuhi sepanjang tempoh perkahwinan juga. Dia apabila dia cerai saja, tidak berlaku persetubuhan, maka dia juga jatuh di dalam bahagian talak bain sugra. Okey, boleh faham ya? Okey, dan yang ketiga dinamakan talak bain kubra. Talak bain kubra ini seseorang suami dia perlu melalui proses yang begitu panjang dan begitu lama, dan Ustazah harap anak-anak boleh baca di dalam syarat-syarat talak bain kubra. Jadi Ustazah cuma nak tekankan sini talak bain kubra apabila seseorang isteri itu telah dicerai dengan talak 3, kemudian suami itu rasa penyesalan dan nak kembali balik, maka sudah tertutup pintu rojok tadi, maka si suami tadi satu kena melalui proses akad nikah yang baru. Yang kedua, syaratnya kerana apa kena melalui proses akad nikah yang baru? Kerana dia telah menceraikan isterinya dengan lafaz 3 kali walaupun dalam satu tempoh masa yang sama. Melafazkan cerai. Contohnya Ustazah kata, dia cakap dengan isteri dia, aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu. Dalam tempoh yang sama, dalam masa yang sama, dalam waktu yang sama, tapi dia lafaz dengan lafaz 3 kali, mengulangi benda yang sama 3 kali, itu dinamakan talak bain kubra. Maka prosesnya apabila dia rasa menyesal, si isteri tadi kena kahwin dengan lelaki lain, kemudian melakukan persetubuhan dengan suami yang baru kahwin, kemudian apa? Kemudian dia mesti apabila telah dicerai, mesti tunggu iddah dengan suami yang lain, tamat tempoh iddah dengan suami yang lain, barulah suami yang dahulu boleh kembali berkahwin dengan si perempuan tadi. Okey, kemudian kita masuk kepada bahagian lafaz.
Okey, bahagian-bahagian lafaz cerai dia ada dua. Satu dinamakan lafaz soreh dan yang kedua dinamakan lafaz kinayah. Apa maksud lafaz soreh, lafaz kinayah? Iaitu lafaz cerai yang telah diucapkan oleh si suami kepada si isteri apabila berlakunya pergaduhan, berlakunya masalah-masalah tertentu yang sampai ke arah suaminya mengucap kalimah cerai. Jadi dalam kalimah cerai ini, sebagaimana yang Ustazah bincangkan minggu lepas, kalimah cerai ini boleh berlaku di mana-mana, boleh berlaku dalam apa-apa situasi. Okey, jadi dalam apa-apa situasi itulah yang kita nak belajar pada hari ini, cara suami melafazkan cerai tersebut. Okey, cerai yang pertama. Okey, cerai yang pertama, suami melafazkan cerai secara soreh. Apa itu soreh? Secara terus terang, secara terang-terangan. Okey, walaupun secara terang-terangan ini si suami tadi hanya bermain-main, hanya suka-suka. Bukannya kerana dendam, bukannya kerana marah, bukannya kerana benci, bukannya kerana pergaduhan dan juga sebagainya. Tetapi walaupun dalam keadaan suka-suka dia melafazkan cerai soreh ini, maka cerai soreh ini akan jadi sah dan akan jatuhlah talak ke atas isterinya. Macam mana? Iaitu dia menyatakan, dia melafazkan cerai itu berhadapan dengan isterinya, face to face. Okey, berhadapan dengan isterinya. Okey. Kemudian yang kedua dinamakan lafaz kinayah. Lafaz kinayah ini dia bergantung kepada niat. Okey, lafaz kinayah dia bergantung kepada niat si suami tersebut. Okey, contohnya lafaz kinayah dia kata, okey, aku hantar rumah mak kamu, kemudian jangan balik-balik dah ke rumah ni. Maksudnya itu adalah lafaz kinayah. Jadi apabila kita pergi ke mahkamah, mahkamah akan tanya, lafaz yang kita cakap kepada isteri itu, adakah itu merupakan niat kita bercerai ataupun memang niat kita nak hantar dia balik dan tidak ada niat langsung untuk bercerai. Pada masa itulah proses akan dilakukan oleh pihak mahkamah. Okey, jadi lafaz kinayah ini dia bergantung kepada niat si suami walaupun dia lafaz itu secara berdepan, face to face. Kalau kita tengok tadi lafaz soreh, dia melafazkan cerai, aku cerai kamu face to face, walaupun dalam keadaan suka-suka dia main-main. Okey, tapi tetap berlaku sebab dia telah pun mengungkapkan kalimah cerai. Tetapi kalau bahagian lafaz kinayah, walaupun dia face to face tapi dia tidak mengungkapkan kalimah cerai, cuma dia buat kiasan saja, iaitu aku hantar kamu ke rumah mak kamu, ataupun kalau kamu buat perangai ini lagi akan sebagainya, kita antara kita sudah tidak ada apa-apa, yang mana dalam kalimah lafaz kinayah itu tidak adanya kalimah cerai, maka di sini dia akan dihakimi, diadili ataupun dikira sama ada bercerai atau tidak mengikut kepada niat si suami tersebut. Okey, kemudian kita tengok rukun dan juga syarat-syarat cerai. Rukun dan syarat-syarat cerai dia ada 5. Okey, 5 rukun. Okey, rukun yang pertama ada 5. Rukun yang pertama mestilah si suami, mestilah seorang suami. Yang kedua mestilah seorang isteri. Yang ketiga kuasa mencerai itu terletak di tangan suami. Dan yang keempat niat mencerai. Okey, dan yang kelima adalah lafaz. Okey, jadi rukun yang pertama, syarat yang pertama kepada suami mestilah suami itu seorang yang baligh. Okey, yang telah pun datang, yang telah pun baligh lah, yang seorang telah yang baligh, yang ada akal, berakal dan pilihan sendiri, bukan kerana dipaksa oleh orang lain, bukan kerana diancam ataupun diugut dan sebagainya. Okey, yang kedua mestilah isteri. Kalau ada suami, mestilah ada isteri kan. Jadi isteri itu mestilah isteri yang sah. Memang isteri kita, bukan kita nak tolong cerai isteri orang pula. Jadi isteri kita, isteri yang telah pun diijab kabulkan oleh kita sendiri. Yang ketiga, kuasa cerai memang terletak di tangan si suami. Si isteri tidak ada kuasa menceraikan si suami. Walaupun dia benci macam mana kepada suami dia, walaupun dia menyampah macam mana, walaupun dia berdendam macam mana, walaupun macam mana pun perasaan dia terhadap si suami dia, kuasa cerai itu tidak boleh dilafazkan oleh si isteri.
Jadi si suami itu Allah bagi kuasa terhadap suami itu adalah kuasa mencerai. Sebab itu si isteri ini macam mana hebat pun dia di dalam masyarakat, walaupun hebatnya dia di hadapan suami dia, walaupun dia mempunyai pangkat yang tinggi, mempunyai ijazah yang tinggi, tetapi satu saja yang dia tidak boleh melawan kuasa seorang suami adalah kuasa cerai. Sebab itu isteri kena berhati-hati dalam masalah ini. Okey, yang keempat ialah niat. Niat iaitu tanpa paksaan menceraikan suami. Tidak ada paksaan, tidak ada siapa-siapa pun yang memaksa isteri diceraikan olehnya. Okey, kemudian kita masuk yang terakhir iaitu rukun dan syarat-syarat cerai yang terakhir iaitu lafaz. Lafaz itu sebagaimana yang Ustazah terang tadi, iaitu boleh berlaku perceraian, boleh berlaku boleh berlaku putusnya tali ikatan suami isteri itu disebabkan oleh dua keadaan. Satu keadaan melalui lafaz soreh dan satu lagi keadaan dalam lafaz kinayah sebagaimana yang telah pun diterangkan oleh Ustazah sebentar tadi. Okey, kemudian kita masuk kepada bahagian kesan talak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat marah apabila berlakunya perceraian, perpisahan di antara suami dan isteri? Kenapa? Apa hikmah, apa fadilat Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersabar dalam kita melaksanakan ataupun kita menjalani bahtera rumah tangga kita? Salah satunya dia memberi kesan yang sangat negatif kepada keluarga dan diri kita sendiri. Okey, satu kita tengok pada kesan talak. Satu, isteri yang ditalak tidak mendapat harta mut'ah. Macam mana isteri yang dicerai, yang mana berlakunya perceraian itu disebabkan oleh permintaan si isteri. Contohnya kalau adanya satu pergaduhan, adanya perkara-perkara yang si isteri tadi tidak puas hati, dia minta suami dia ceraikan dia. Bergaduh sikit minta cerai, bergaduh sikit minta cerai. Berlaku salah faham dalam bahagian bab rumah tangga dia minta cerai. Bila mana si suami tadi rasa tercabar, si suami tadi rasa terkesan dengan permintaan si isteri tadi, pada satu ketika si suami melafazkan cerai disebabkan oleh permintaan si suami, maka si suami tadi dia tidak boleh mendapat harta mut'ah, mendapat sagu hati, hadiah sagu hati ataupun wang sagu hati selepas berlaku perceraian. Sebab apabila berlaku sesuatu perceraian, si isteri tadi dia akan mendapat hadiah sagu hati, wang sagu hati yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya selepas berlaku perceraian. Tetapi dalam masalah ini isteri tidak mendapat harta mut'ah, duit sagu hati perceraian. Sebabkan apa? Disebabkan oleh Ustazah ulang lagi, disebabkan oleh perceraian itu berlaku disebabkan oleh permintaan si isteri itu. Tapi kalau perceraian itu berlaku disebabkan oleh kehendak suami, kehendak suami dia yang melafazkan, isteri dia tidak minta berlaku perceraian, maka si isteri itu wajib mendapat hadiah sagu hati selepas berlakunya perceraian. Yang kedua, kesan talak itu talak bain sugra perlu akad nikah yang baru. Perlu pada akad nikah yang baru. Sebab itu dalam bahagian bab perkahwinan kena adanya toleransi, kena adanya kerjasama, kena adanya saling faham memahami, kena adanya persefahaman, kena adanya perbincangan daripada hati ke hati. Sebab itu kita dalam bahagian bab rumah tangga kita tak boleh suami pendam perasaan, isteri pun pendam perasaan. Kita kena luah apa yang kita rasa dan kita kena bincang apa yang berlaku dalam rumah tangga. Barulah boleh mencernihkan satu-satu suasana. Sebab kita bila dah kahwin, kita bukan macam kita berkawan, bukan masa kita bercinta, hanya tengok sesekali, hanya boleh berpura-pura. Tetapi bila kita dah kahwin, semuanya kita akan terzahir di hadapan kita, sama ada baik
ataupun buruk. Sebab tu kena ada saling melengkapi. Okey, kemudian yang ketiga iaitu membahagikan harta perkongsian mengikut bahagian masing-masing. Bila berlaku perceraian dalam kita, sepanjang kita berumah tangga, dalam rumah kita mungkin kita ada beli barang itu berkongsi. Contohnya si suami beli kerusi, ruang tamu, si isteri beli kerusi di ruang makan, ataupun sebahagian daripada peralatan di rumah itu adalah dibeli oleh suami dan sebahagian lagi dibeli sumbangkan oleh si isteri. Bila berlaku perceraian ataupun duit yang ada dalam bank itu mungkin persepakatan, mungkin adanya hasil titik perlu bersama. Apabila berlaku perceraian, dia mesti kira balik duit itu dan dibahagi sama rata. Ini adalah disebabkan oleh kesan talak yang diajar oleh Allah SWT, supaya bila berlaku perceraian, bila berlaku perceraian, maka keadaan itu bukannya jadi satu musuh, bukannya jadi macam tidak bertegur sapa, tetapi Islam itu walaupun bercerai, tetapi keadaan itu Islam ajar supaya sentiasa murni, sentiasa baik. Kemudian kita masuk kepada hikmah talak. Apa hikmah talak? Satu hikmah dia adalah untuk jalan terakhir dalam menghadapi kekusutan rumah tangga. Terkadang orang ni bila dia dah kahwin, berlakunya masalah, kemudian berlakunya perceraian. Kadang orang ni bila dah kahwin, kadang-kadang jalan hidup dia lagi lebih stres, dia lebih banyak masalah. Sebab itu dalam bahagian perkahwinan, Ustazah kata ciri-ciri yang pertama yang kena ada dekat dalam pasangan memilih calon isteri itu adalah mesti mereka yang memiliki ilmu agama yang mantap, mesti memiliki ilmu agama yang sebenar-benarnya. Kita tidak boleh, sebab apabila kita dah kahwin, kita akan bawa rumah tangga kita ke mana arah, untuk kita membawa rumah tangga kita ke arah syurga ke ataupun ke arah neraka. Tapi bila mana kita dah kahwin, kita sudah tidak boleh menyelamatkan rumah tangga kita lagi, dan memang kita dah tak boleh bertemu muka dengan pasangan kita. Jadi jalan yang terakhir yang Allah masih bagi kepada kita adalah bercerai. Jadi sebab tu Allah kata bercerai adalah suatu benda yang halal di sisi Allah, tetapi Allah sangat marah, Allah sangat murka, Allah sangat tidak suka. Yang kedua, hikmah bercerai juga boleh membina hidup baru kepada pasangan tersebut. Mungkin pasangan yang pertama yang dia pilih itu tidak serasi dengan dia. Sebab tu orang kata berkawan tidak semestinya sampai kepada perkahwinan. Mungkin bila kahwin dia tidak indah sebagaimana yang dia impikan ketika dia berkawan. Jadi bila dia kahwin, dia tidak boleh membina kehidupan yang lebih bagus, lebih baik. Maka jalan penyelesaian terakhir bercerai dan masing-masing membina kehidupan masing-masing. Mungkin lebih baik selepas bercerai. Yang ketiga, sebagai pengajaran daripada kesilapan yang lampau. Sebab itu bila kita dah bercerai, tidak boleh dikata tidak ada ruang langsung untuk kita rujuk balik berkahwin semula. Mungkin ada ruang balik, tetapi di situ kita boleh berfikir kesalahan, kesilapan sepanjang kita melayari bahtera rumah tangga, kemudian kita membina dan kita menyambung balik rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang lebih harmoni dan juga lebih bagus.